Janji temu makan malam pernah dibatalkan hanya karena Nuha senyum dengan rakan sekerja. Pernah juga dibiarkan seharian tanpa message dan telepon. Hanya karena marah Nuha terlampau ramah dengan rakan sekerja. Nuha jarang makan tengah hari bersama rakan sekerja. Dia sanggup membawa bekal dari rumah. Bukan kerana mahu berjimat, tetapi kekasihnya Tajul tidak suka dia keluar bersama rakan-rakannya. Tajul berlagak seolah Nuha miliknya seorang. Nuha juga pernah ditinggalkan di tepi jalan kerana kedapatan membeli burger. Faizal yang merupakan rakan sekerja Tajul yang menyewa satu taman dengan Nuha sering menyampaikan perkembangan semasa Nuha membuat emosi Tajul tidak menentu. Bayangkan sahaja, hanya kerana keluar membeli burger bersama rakan serumah, Nuha terus dicok perempuan murahan yang suka layan banyak lelaki. Tajul enggan menumpangkan Nuha kerana tidak mahu mengotorkan keretanya dengan sikap perempuan murahan Nuha. Banyak perangai Tajul yang menyakitkan hati, tetapi ia tidak membuat perasaan cinta Nuha terhadap Tajul terpadam. Pernah juga Nuha cuba putuskan hubungan kerana merasakan hubungan mereka tidak kukuh. Nuha pernah terus terang dia lemas dengan sikap cemburu Tajul. Pekerjaan Nuha memerlukan dia berjumpa ramai orang termasuklah pelanggan lelaki. Dengan perangai cemburu Tajul mereka mungkin tidak akan bahagia jika berkahwin. Bagaimanapun, perpisahan tidak berlaku selepas Tajul merayu akan berubah dan berjanji tidak akan mudah marah pada Nuha. Nuha percaya dengan janji manis Tajul, dia sanggup beri peluang terakhir. Tetapi jika Tajul buat perangai sama, Nuha tidak akan teragak-agak memutuskan hubungan. Sudah tidak terkira berapa kali Tajul membuat Nuha bersedih hati, tetapi dengan mudahnya Nuha percaya dengan sumpah dan janji Tajul untuk berubah. Tanpa Nuha sedari, Tajul sudah berjanji dengan diri sendiri, selepas berkahwin dengan Nuha, dia akan pastikan tiada lelaki yang memandang Nuha. Dia akan pastikan Nuha miliknya seorang. Tajul bertengkar dengan ibu dan kakaknya selepas mengetahui hantaran yang dikenakan pihak keluarga Nuha terlalu tinggi. Tajul menganggap 20.000 terlalu mahal. Dia menganggap keluarga Nuha hendak menjual anak. Tempoh pertunangan Tajul dan Nuha ialah 3 bulan. Tajul anggap bakal mentuanya kedekut. Sepatutnya semua bajet perkahwinan ditaja oleh keluarga mentua, memandangkan Nuha satu-satunya anak perempuan. Tajul juga bergaduh dengan Arham. Dia menuduh Arham mencuri pandang bakal istrinya ketika Arham menjelaskan, sepanjang majlis Nuha habiskan masa layan anak-anak saudaranya. Depan keluarga Tajul mengumumkan, dia tidak mahu ada anak dengan Nuha, dia mahu hidup berdua dengan Nuha. Konon katanya kehadiran cahaya mata hanya akan memberi beban. Selepas mengetahui nilai hantaran, Tajul mendesak Nuha pujuk keluarganya kurangkan nilai hantaran. Tajul meletakkan nilai hantaran yang wajar dikenakan ialah 1.000 atau 2.000. Nuha beri cadangan agar Tajul suruh ibu dan ayahnya datang berbincang untuk kurangkan hantaran. Nuha menjelaskan dia tidak masuk campur pasal itu dan akhirnya Tajul putuskan panggilan. Dia tidak mahu memaksa Nuha, bimbang bakal istrinya itu akan memutuskan hubungan mereka. Risau kempunan hendak beristrikan wanita secantik Nuha. Tajul nekat akan buat apa cara sekalipun untuk cukupkan wang hantaran. Dia akan gunakan duit simpanannya. Mungkin petanda untuk batalkan perkahwinan, Nuha balik kampung meluangkan masa bersama keluarga. Dia bersantai di ruang tamu dan telefon bimbitnya ditinggalkan dalam bilik. Norman, abang kepada Nuha, hendak tumpang mandi di bilik tidur Nuha dan ketika itulah telefon bimbit Nuha tidak berhenti. Berdering dengan nama pemanggil Encik Tunang terpapar di skrin. Norman angkat panggilan. Belum sempat bersuara dia terdengar suara Tajul memaki hamun adiknya. Tajul tuduh Nuha tidak angkat panggilan kerana sedang menggoda lelaki lain. Tajul juga mengata Nuha bodoh sebab tidak menjawab soalan yang diajukan. Tajul terdiam seketika ketika mendengar suara Norman di hujung talian. Norman minta penjelasan apakah Tajul sering menggunakan bahasa kasar pada Nuha. Tajul menutup panggilan, tetapi sempat menjelaskan dia hanya bergurau, dia juga berpesan agar sampaikan pada Nuha yang Tajul akan menghubunginya kemudian. Ya, Norman mahu niat menikahkan Nuha dan Tajul dipertimbangkan semula. Norman panas hati dengan sikap kasar Tajul, dia menyampaikan semuanya pada ayahnya. Norman mahu niat menikahkan Nuha dan Tajul dipertimbangkan semula. Nuha dipanggil dan mereka sekeluarga berbincang selepas diselidik. Rupanya Tajul marah dan cemburu Nuha keluar siram pokok di luar rumah sewa. Nuha berkali-kali menegaskan kepada keluarganya yang Tajul sebenarnya baik. Kononnya Tajul cemburu kerana terlalu menyayangi Nuha. Haji Marwan meluahkan rasa bimbang. Dia mahu Nuha sampaikan pada Tajul, suruh ibu dan ayah Tajul datang untuk berbincang pasal isu tersebut.
Tajul dan keluarganya datang ke rumah Nuha, berdepan dengan ibu bapa Nuha. Depan abang-abang Nuha dan bakal mentuanya, Tajul mengaku salah dan janji akan berubah. Tajul siap bersumpah akan menjaga dan melindungi Nuha. Selepas berpuas hati dengan hasil perbincangan, keluarga sepakat untuk teruskan pertunangan sampai ke perkawinan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Arham dan Tajul bersoal jawab dalam kereta. Arham memberi amaran pada Tajul agar ingat janji dan sumpahnya untuk berubah jadi lebih baik dan melayan Nuha dengan baik. Tiba-tiba kenyataan Tajul berubah. Depan keluarganya, Tajul tidak mengaku salah. Dia menuduh abang-abang Nuha memang tidak pernah suka padanya. Arham ada persoalkan. Mengapa Tajul tekad teruskan perkawinan jika tahu keluarga Nuha tidak berkenan? Tajul tegas berkata, dia berkawin dengan Nuha bukan dengan abang-abang Nuha. Jauh di sudut hati Arham, dia bimbang bagaimana nasib Nuha selepas berkahwin dengan Tajul. Dia hanya mampu mendoakan yang terbaik untuk Tajul dan Nuha. Mak Tajul juga menyebelahi Tajul. Dia menganggap keluarga Nuha terlalu berlebihan. Anak bertengkar pun masuk campur. Persiapan majelis perkahwinan sudah disempurnakan. Selama 3 bulan keluarga kedua belah pihak bertungkus lumus, memastikan semua keperluan majelis disediakan. Belum 24 jam majelis disempurnakan, Tajul mula menunjukkan kuasa vetonya sebagai suami. Tajul ternampak ayah mentuanya menyerahkan semula wang hantaran kepada Nuha. Tajul mendesak Nuha kembalikan wang hantaran padanya. Tajul menegaskan dia bersusah payah mengumpulkan wang itu. Nuha cuba memberi penjelasan tentang hukum wang hantaran, tetapi Tajul menekan kuat lengan Nuha. Akhirnya Nuha terpaksa serahkan semula wang tanpa mengurangkan nilai walaupun 1 sen. Nuha tidak mahu membuat Tajul marah, bimbang akan berlaku sesuatu yang lebih buruk padanya. Sudah 2 minggu Nuha dan Tajul bergelar suami istri, majelis di pihak keluarga Tajul pun sudah selesai dilaksanakan. Nuha sudah berpindah ke rumah yang Tajul beli. Nuha agak kehairanan. Sudah 2 minggu usia perkawinan tetapi Tajul masih belum menyentuhnya. Mereka belum melalui malam pertama. Nuha terkejut ketika Tajul memberikan pil perancang kehamilan. Nuha sedih dan sedikit kecewa ketika mendengar pernyataan Tajul yang mahu Nuha makan pil tersebut setiap hari. Dia juga ingatkan Nuha untuk makan pil sebelum melayari malam pertama. Nuha terkejut ketika Tajul memberikan pil perancang kehamilan. Nuha sedih dan sedikit kecewa mendengar pernyataan Tajul yang mahu Nuha makan pil tersebut setiap hari. Dia juga nak ingatkan Nuha untuk makan pil sebelum melayari malam pertama. Tajul tegas berkata, dia tidak mahukan zuriat. Dia hanya mahu hidup berdua dengan Nuha tanpa gangguan. Tajul rimas melihat budak menangis, bergaduh dan merengek. Nuha sedar angan-angannya untuk mempunyai anak-anak comel, suami yang penyayang dan keluarga bahagia tidak akan dapat dicapai. Persoalan yang bermain di pikiran Nuha akhirnya terjawab juga. Tajul tidak menyentuhnya selama 2 minggu karena risau dia hamil. Nuha juga perlu mematuhi pantang larang dan peraturan yang Tajul tetapkan. Balik rumah dari kerja perlu tepat waktu, makan malam tidak boleh lebih pukul 8 malam. Daupers laporkan pada Tajul setiap pergerakannya semasa bekerja. 3 bulan selepas bergelar istri Tajul, Nuha terlalu rindukan mak dan ayahnya. Dia mengajak Tajul pulang kampung, tetapi Tajul beri alasan sibuk bekerja. Tajul juga menuduh abang-abang Nuha tidak sukakan dia. Nuha perbetulkan kenyataan, abang-abangnya bukan tidak suka pada Tajul, mereka cuma tidak suka Tajul selalu marah-marah pada Nuha. Nuha juga mengatakan ibu dan ayahnya menganggap Tajul macam anak sendiri. Kenyataan itu dibidas Tajul jika benar Tajul dianggap macam anak sendiri, tidak mungkin keluarga Nuha minta hantaran puluhan ribu ringgit. Tajul beri amaran pada Nuha, jangan sesekali mengadu masalah rumah tangga mereka kepada ibu dan ayahnya. Nuha terdiam. Dia mulai teringat kata-kata abang Norman dan Eva. Ternyata mulut abang dan kawan baiknya Masin. Nuha mula menyesali keputusannya berkahwin dengan Tajul. Nuha sampai rumah tepat waktu. Tajul sampai rumah dengan wajah masam mencuka. Rupanya ayah mertuanya ada menghubunginya, minta mereka pulang kampung ujung minggu nanti kalau ada kelapangan. Tajul mengeluh depan Nuha. Balik kampung perlu banyak duit untuk bayar tol dan isi minyak. Nuha menawarkan diri untuk bantu bayar tetapi Tajul naik angin. Tajul beri amaran, surga Nuha di tapak kaki suami. Ibu dan ayah Nuha jatuh di tangga ke-10. Tajul juga kata yang Nuha patut bersyukur. Dia tidak menyekat Nuha kirimkan wang setiap bulan kepada ibu bapanya. Nuha mau perbetulkan salah faham Tajul, tetapi dia tahu apapun yang akan dikatakannya tidak akan membuat Tajul percaya. Tajul beri amaran pada Nuha, jika ibu dan ayahnya minta mereka pulang kampung, Nuha perlu beri alasan mereka sibuk bekerja.
Nuha terpaksa patuh dengan kata-kata suaminya, meskipun hatinya sakit sering menerima ugutan melampau. Selanjutnya, Nuha terpaksa menghadiri program team building yang syarikatnya adakan. Kehadiran adalah wajib, maka dengan terpaksa Tajul terpaksa benarkan Nuha hadir, walaupun pada awalnya Tajul sempat menghalang dan persoalkan peraturan syarikat yang mengada-ngada. Program itu diadakan selama 3 hari 2 malam. Tajul suruh Nuha tunjukkan surat atau memo pemberitahuan tentang program yang diadakan. Tajul mahu melihat depan mata nama Nuha tersenarai dalam senarai peserta. Hati Nuha sangat sakit dengan sikap Tajul yang nampak sangat tidak percayakan istri sendiri. Sampai rumah, Nuha terpaksa melayan karena Tajul yang minta dihidangkan air dan kuih muih. Disebabkan tindakan Nuha yang agak lambat, Tajul sampai beri amaran akan mencari istri lain andai Nuha tidak bijak menjaga perut dan hatinya. Nasib baiklah Tajul tidak menghalang dia solat terlebih dulu sebelum menghidangkan makanan. Selepas berkahwin, Nuha tidak pernah nampak Tajul solat. Nuha sibuk melayan perasaan menyesali keputusannya berkahwin dengan Tajul sampai terlambat. Sediakan makan malam. Tajul meninggikan suara entah kali yang keberapa, sudah tidak terkira. Syarikat Nuha mengadakan majlis makan-makan sempena pertukaran Encik Fuad, bekas ketua Nuha ke Sabah. Nuha sebenarnya tidak ingat pasal itu. Eva segera mengajak Nuha ke restoran yang telah ditempah. Eva bimbang ketua jabatan akan marah jika mereka tidak hadir. Nuha terlupa maklumkan pada Tajul pasal itu. Akibatnya Tajul sangat marah sampai menghumban karipap dan terkena pipi kiri Nuha. Nuha minta maaf kerana terlupa maklumkan pada suaminya. Tajul beri amaran jangan buat perangai di belakangnya. Nuha akan merasa akibatnya. Tajul juga menasihati Nuha untuk tidak keluar dengan kawan-kawan. Dia tuduh kawan-kawan puncak Nuha lupa diri dan mengundang fitnah. Tajul juga menasihati Nuha untuk tidak keluar dengan kawan-kawan. Nuha berusaha menahan air mata. Dia tidak mahu Tajul tahu dia menahan rasa. Beberapa hari kemudian Tajul sudah menunggu dalam keretanya. Dia memandang setiap orang yang turun dari bas. Dia memandang Nuha dengan pandangan tajam. Nuha sedang bergelak tawa dan berpelukan dengan kawan-kawan perempuannya. Secara tiba-tiba dia terpandang seorang lelaki yang merupakan peserta program menyerahkan bagasi kepada Nuha. Nuha sempat pula tersenyum sewaktu mengambil bagasi. Tajul geram dan memukul setereng kereta. Keputusannya untuk datang lebih awal ternyata tepat. Dia dapat menyaksikan lakonan Nuha di belakangnya. Nuha yang sedar kereta suaminya ada di situ segera masuk. Nuha meluahkan betapa rindunya dia pada Tajul. Alangkah terkejutnya Nuha ketika Tajul menolak belakang kepalanya dengan kuat. Muka Nuha sudah tersembam di atas dashboard kereta. Nuha menekup mukanya yang terasa pijar semacam. Hidungnya terasa mahu patah, cecair merah mula keluar dari hidungnya, begitu juga air matanya. Apakah yang berlaku pada Nuha selepas tiba di rumah ketika selesai program team building? Tajul mengamuk sakan. Dia melempar barang ke arah Nuha. Rambut Nuha ditarik sekuat hati, lengan Nuha dicucuh dengan menggunakan putung rokok yang masih menyala. Wajah Nuha juga ditampar berkali-kali. Bukan itu sahaja, Tajul juga melibas tubuh Nuha menggunakan tali pinggang. Rayuan dan jeritan Nuha langsung tidak diendahkan. Tajul hanya berhenti selepas melihat tubuh Nuha semakin lemah. Nuha terpaksa mengambil cuti 2 hari. Mulanya Tajul tidak izinkan Nuha ke klinik. Dia hanya bekalkan Nuha sepapan parasetamol. Tetapi ketika demam Nuha semakin kuat, dia terpaksa membawa Nuha ke klinik. Dia menyuruh Nuha memakai baju menutupi seluruh tubuhnya. Bimbang dokter melihat lebam-lebam yang ada di tubuhnya. Tajul juga menemani Nuha sampai ke bilik dokter. Dia mahu pastikan Nuha tidak mengadu. Walaupun luka di tubuhnya masih belum sembuh sepenuhnya, Nuha terpaksa bekerja. Tajul menganggap Nuha sudah sembuh untuk melayaninya di atas katil. Bayangkan betapa terseksanya. Nuha terpaksa melayan Tajul dalam keadaan kulitnya masih pedih dan bahagian kepalanya masih benjol. Nuha memejamkan mata. Sebenarnya Nuha sudah tiada perasaan rela, namun dia harus pasrah. Tajul masih suaminya walaupun dia menerima layanan bukan selayaknya seorang istri. Nuha kembali bekerja. Jika di rumah dia terpaksa berdepan dengan amarah suami. Di tempat kerja Nuha perlu berdepan dengan Puan Azilah, ketua jabatan Nuha yang memarahinya kerana sering mengambil cuti. Puan Azilah menasihati Nuha untuk berhenti kerja dan berehat di rumah jika selalu sakit. Puan Azilah juga menyindir Nuha. Dia memilih hidup membujang sampai tua kerana tahu perkahwinan akan menyebabkan langkah untuk membina kerjaya tersekat. Sejak Nuha berkahwin, Nuha tidak lagi aktif kerja di luar kawasan. Kerja lebih masa pun susah. Macam-macam alasan Nuha berikan. Tetapi Puan Azilah tahu alasan utamanya ialah suami tidak izinkan. Nuha terasa dengan kata-kata Puan Azilah jauh di sudut hatinya tidak
dapat menafikan kebenaran di sebalik kenyataan ketua jabatannya itu. Puan Azilah juga memberi amaran keras pada Nuha. Dia tidak mahu Nuha selalu bercuti. Ia mengganggu produktiviti syarikat. Pasal lebam di wajahnya, rakan sekerjanya ada menegur terutamanya Eva. Nuha sekadar memberi alasan terjatuh dan terlanggar meja. 5 bulan sudah usia perkahwinan. Keluarga Nuha benar-benar merindukan Nuha, tetapi setiap kali keluarga minta Nuha balik kampung, Tajul suruh beri alasan sibuk. Norman sedih melihat ibunya sering teringatkan Nuha. Dia menghubungi Tajul dan memaklumkan ibu dan ayahnya akan datang esok hari melihat keadaan Nuha. Tajul panik sebab bekas lebam di tubuh Nuha masih kelihatan jelas. Segera dia beri alasan akan pulang kampung hujung minggu nanti. Tajul mau pastikan lebam di wajah dan badan Nuha hilang sebelum balik kampung. Awal-awal lagi Tajul beri amaran pada Nuha. Jangan sesekali mengadu pasal layanannya. Nuha tidak akan cium bau syurga jika membuka aib suami dengan orang lain. Nuha memang istri yang taat pada suami. Dia merahasiakan semua perbuatan Tajul. Nuha sekadar menjawab dia terjatuh setiap kali ditanya pasal bekas hitam di wajah dan lengannya. Pernah juga disoal pasal zuriat, Tajul menjawab kononnya belum ada rezeki. Hakikatnya Nuha menelan pil perancang setiap bulan. Pernah juga Nuha dan Tajul balik kampung selepas Mona jatuh tidak sedarkan diri. Nuha menjaga ibu mentuanya di hospital dan Liza menguruskan rumah. Sepanjang berada di kampung, Tajul sangat marah ketika Liza menyuruh Nuha menyediakan minuman untuk keluarga yang datang ke rumah. Malah Tajul juga tidak lagi beri kebebasan kepada Nuha menentukan baju yang akan dikenakan. Tajul rasa malu sebab semua orang mengata Nuha kurus kering, seolah-olah Tajul tidak mampu sediakan makanan untuk istrinya. Tajul dan Nuha balik ke bandar selepas Mona dibenarkan keluar hospital. Kebetulan Arham tiba di kampung. Tajul tidak mahu Arham mencuri pandang Nuha. Beberapa minggu kemudian, Tajul dan Nuha balik kampung untuk menghadiri doa selamat. Sekali lagi Tajul naik angin. Tajul tidak suka Nuha membantu di dapur. Dia mahu Nuha menolak setiap kali ahli keluarganya minta pertolongan melakukan sesuatu. Nuha terpaksa patuh dengan setiap arahan yang Tajul berikan. Jika dia ingkar, Tajul akan hadiahkan tamparan di pipinya. Nuha terpaksa bertahan, walaupun sebenarnya dia merasa sangat menyesal sudah memilih Tajul jadi suaminya. Penderitaan Nuha semakin sampai ke penghujungnya. Semuanya bermula ketika Nuha merasa ada sesuatu yang tidak kena pada tekaknya. Dia sering rasa mual ketika sedang masak atau makan. Atas nasihat Eva, Nuha singgah farmasi selepas waktu pejabat. Dia membeli alat ujian kehamilan. Dia tiba agak lewat ke rumah. Nasib baiklah Nuha bijak. Dia sengaja membeli ubat sakit perut dan minta resit berasingan. Teknik itu berjaya memadam kecurigaan Tajul. Tekaan Nuha benar. Dia hamil selepas hampir 2 bulan tidak datang bulan. Nuha gembira bercampur risau memikirkan penerimaan Tajul. Nuha yang tidak berselera makan sering beri alasan sakit perut. Tajul paksa Nuha makan obat. Tidak sanggup susahkan diri menjaga Nuha jika sakit. Selepas tahu dirinya hamil, Nuha sempatkan diri datang ke hospital untuk ultrasound. Nuha dibekalkan asid folik. Tajul ternampak gambar ultrasound dan asid folik. Tajul sengaja mengambil sekeping ubat. Dia membawanya ke klinik untuk dapatkan penjelasan lanjut. Riak wajahnya berubah. Selepas dapat tahu ubat itu untuk wanita hamil, balik rumah Tajul sangat marah pada Nuha yang sanggup ingkar arahannya. Sudah disediakan pil perancang tetapi masih boleh mengandung. Sebenarnya Nuha bukan sengaja. Dia beberapa kali terlupa makan pil. Dia sendiri tidak menyangka dirinya akan hamil. Tajul membelasah Nuha. Bukan sahaja dipukul menggunakan tali pinggang, Nuha juga dipukul menggunakan kayu hoki. Tajul bertindak begitu kejam, dia sanggup memijak perut Nuha. Rayuan dan tangisan Nuha tidak diendahkan, dia menangis merayu agar Tajul kasihani anak dalam perutnya, tetapi Tajul semakin menggila. Ketika sedar Nuha sudah tidak sedarkan diri dan terkulai di atas lantai, Tajul mengambil kunci kereta dan segera keluar dari rumah. Dia pergi ke pejabat, beri alasan pada pengawal keselamatan ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Selepas Tajul beredar, jiran sebelah rumah pergi ke rumah Nuha untuk periksa keadaan Nuha. Mereka sangat terkejut melihat keadaan Nuha yang berlumuran cecair merah. Mereka segera menghubungi ambulans. Pihak hospital menghubungi keluarga memaklumkan situasi Nuha. Alangkah terkejutnya Haji Marwan dan Hajah Fatim menerima berita buruk yang menimpa Nuha. Keluarga terpaksa laporkan kepada pihak polis. Kecederaan yang Nuha alami sangatlah teruk. Pihak polis bertindak pantas. Mereka mula mencari lokasi Tajul, tetapi Tajul sembunyikan diri.
Sebenarnya Tajul tidak tahu Nuha cedera parah, mungkin sebab sudah terbiasa belasah istri. Tajul ingat Nuha akan baik-baik seperti biasa. Eva mencari tahu lokasi Tajul dari Faizal. Terkejut besar Faizal ketika dapat tahu Nuha dimasukkan ke hospital. Eva mula salahkan Faizal sebagai punca Tajul sering marah pada Nuha. Jika bukan kerana mulut Faizal yang suka menyampai, mungkin saja Tajul dan Nuha tidak selalu bertengkar. Eva beri amaran pada Faizal, jangan sembunyikan Tajul, bimbang nanti Faizal akan terbabit dalam kes. Faizal ada minta penjelasan pada Tajul pasal Nuha. Tajul terkejut ketika mendengar Nuha masuk hospital. Dia marah sebab Nuha keluar rumah tanpa kebenaran. Tajul terpaksa keluar dari rumah Faizal selepas rakannya itu minta Tajul serahkan diri. Tetapi Tajul tidak mahu, dia tidak percaya Nuha cedera parah. Tajul berkira-kira hendak pulang ke rumah. Dalam perjalanan dia hairan melihat banyak sekatan jalan raya, tetapi dia berlagak biasa. Selepas seorang anggota polis menyemak kad pengenalannya, Tajul ditahan dan terus dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut pasal kes keganasan rumah tangga. Mona dan Hashim datang ke hospital, bukannya melawat menantu, tetapi bersemuka dengan Haji Marwan, suruh tarik laporan polis ke atas Tajul. Mona tidak sanggup melihat Tajul masuk penjara. Norman geram dan marah tanpa melihat keadaan adiknya dalam bilik wad. Mona tuduh keluarga Nuha berlebihan, Nuha hanya cedera ringan, tidak patut kes dilaporkan. Norman cuba jelaskan keadaan Nuha yang masih belum sadarkan diri. Kaki dan tangannya juga patah, dan kandungannya tidak dapat diselamatkan. Tetapi macam biasalah, Mona tak percaya tetapi tetap tak mahu masuk tengok Nuha. Haji Marwan tidak gentar. Dia minta besarnya pulang sebab tiada lagi yang perlu dibincangkan. Haji Marwan akan selesaikan mengikut undang-undang. Mona dan Hashim minta Arham carikan seorang peguam yang paling handal untuk bebaskan Tajul. Tetapi Arham tidak berikan jawapan pasti. Dia perlu datang ke hospital untuk tengok keadaan Nuha. Arham sedikit kecewa dan terkilan kerana orang tuanya tidak tengok keadaan Nuha. Sebaliknya orang tuanya sibuk menguruskan masalah Tajul. Arham sebab melihat keadaan Nuha. Sungguh Arham tidak sangka Tajul sanggup bertindak sejauh itu. Arham ada berbual dengan Haji Marwan, Arham tidak sanggup carikan peguam seperti yang diminta ibu bapanya selepas melihat keadaan Nuha. Haji Marwan sempat minta maaf sebab terpaksa libatkan pihak polis dalam kes Nuha. Keluarga Nuha sebenarnya dapat merasakan selama ini. Nuha sering dipukul selepas melihat lebam di wajah dan tubuhnya. Tetapi Nuha tidak pernah menceritakan keadaan sebenar-benarnya. Arham faham dan dia tidak akan bersubahat, biarlah undang-undang mengajar Tajul. Manalah tahu Tajul dapat berubah. Arham menerima kecaman dari keluarga sendiri, hanya Liza yang berada di pihaknya. Liza merasa sangat kasihan pada Nuha selepas Arham menceritakan apa yang berlaku kepada Nuha secara terperinci. Tetapi tidak bagi Mona dan Hashim. Mona menganggap besannya terlalu masuk campur dalam urusan rumah tangga anak-anak. Mona juga menuduh Nuha yang bersalah sebab melakukan sesuatu perkara yang mengundang kemarahan Tajul. Jika Nuha menuruti setiap perintah Tajul, sudah semestinya Tajul tidak akan mencederakan Nuha. Mona menegaskan tujuan Tajul adalah untuk mendidik istri. Tidak salah seorang suami memukul istri dengan tujuan mengajar dan mendidik. Ulasan Mona tidak melembutkan hati Arham, dia lepas tangan dan tidak mahu masuk campur. Nuha akhirnya sedar dari koma, Nuha trauma, dan sentiasa mahu ditemani ibunya. Dia takut ditinggalkan seorang diri. Keluarga mahu Nuha minta fasakh dan bercerai dengan Tajul, tetapi mereka tetap mahu Nuha tentukan keputusan. Keluarga lega mendengar keputusan Nuha mahu bercerai dengan Tajul. Selepas melalui kesakitan dan penderitaan, tidak mungkin Nuha akan terus bertahan. Nuha terpaksa putus asa dalam perkahwinannya, dia tidak mampu mengubah sikap panas baran Tajul. Tajul dibebaskan sementara untuk menghadiri pembicaraan kes penceraian dengan Nuha. Sebelum tarikh tiba, Tajul datang ke rumah keluarga mentuanya. Dia mahu menjemput Nuha pulang, kononnya Nuha masih haknya dan Nuha perlu patuh arahan suami. Tibalah hari pembicaraan cerai Tajul dan Nuha, akhirnya Nuha berjaya. Singkirkan Tajul dari hidupnya, dia dan Tajul sah bercerai talak 1. Tajul juga dikenakan hukuman penjara selama 7 tahun atas kesalahan melakukan keganasan rumah tangga. Nuha mulakan hidup baru, dia juga berhenti kerja dari syarikat lama. Sungguh dia malu berdepan dengan rakan sekerjanya yang tahu masalah rumah tangga yang pernah dialami. Selepas setahun berehat, Nuha mulakan hidup baru, dia bekerja di sebuah syarikat dan semakin tenang menempuh kehidupan dengan status janda. Tetapi di tempat baru, tiada seorang pun yang tahu Nuha sebenarnya pernah berkahwin.
Nuha masih tidak bersedia berkongsi kisah pribadinya dengan orang lain. Sehinggalah satu masa Nuha dipertemukan semula dengan Arham secara tidak sengaja. Mereka pernah bertemu di pusat membeli belah ketika Arham menemani rakannya membeli belah. Arham juga sempat mengajak Nuha makan bersama. Dia mengekori. Pergerakan Nuha sampailah tahu lokasi tempat tinggal Nuha. Seiring berjalannya waktu, Arham memberanikan diri meluahkan perasaan cintanya pada Nuha. Awalnya Nuha tolak, tetapi lama-kelamaan Nuha tidak dapat menafikan. Dia juga ada perasaan yang sama. Nuha rasa rindu setiap kali Arham tidak menghubunginya. Nuha dan Arham menjalin hubungan cinta tanpa pengetahuan keluarga. Nuha dapat rasakan sikap Arham dan Tajul jauh berbeza. Arham digambarkan seorang lelaki bertanggung jawab, penyayang, memahami, tidak mengongkong dan menepati ciri-ciri lelaki yang dicarinya selama ini. Arham memberanikan diri melamar Nuha menjadi istrinya, tetapi Nuha ragu dan bimbang situasi yang bakal dihadapinya jika berkahwin dengan Arham. Jika Nuha menerima lamaran Arham, sudah semestinya Nuha akan berdepan semula dengan Tajul. Cuma status akan berubah dari bekas suami menjadi adik ipar. Tetapi dia tidak mampu menepis perasaan sayang pada Arham. Setiap hari dia terbayang Arham. Tidurnya tak lena, makan tak kenyang, dan mandi pula tak basah. Nuha terima lamaran Arham, tetapi Arham perlu mendapat restu dan persetujuan dari keluarganya. Nuha tidak mahu pisang berbuah dua kali. Sanggup berkahwin tanpa restu sepenuhnya dari keluarga, dan perkahwinan yang dibina akhirnya membawa derita. Arham beranikan diri berdepan dengan Norman, Haikal, dan Rusdi. Selepas beberapa jam sesi perbincangan, abang-abang Nuha merestui hubungan Arham dan Nuha. Haji Marwan juga memberi restu sepenuhnya, apatah lagi selepas melihat senyuman manis Nuha yang sudah lama hilang akibat perbuatan Tajul. Keluarga Nuha mahu Arham berjanji akan menghargai dan melindungi Nuha. Dengan yakin Arham berjanji, dia akan melindungi Nuha seperti nyawanya sendiri. Majelis pernikahan Nuha dan Arham dilangsungkan dengan meriah. Keluarga bahagia melihat senyuman manis yang terukir di wajah Nuha. Arham minta maaf pada Nuha. Dia tidak membawa wakil keluarga. Arham sebenarnya berkahwin dengan Nuha tanpa pengetahuan ahli keluarganya. Seboleh-bolehnya Arham mahu merahasiakan semuanya, tunggu masa sesuai untuk menjelaskan semua situasi. Nuha memahami situasi Arham. Nuha akui dia sendiri belum ada keberanian mahu berhadapan dengan keluarga mentuanya. Arham tunaikan janjinya menjaga Nuha. Dia tidak pernah menengking dan tidak pernah naik tangan. Abang-abang Nuha bersyukur karena Nuha akhirnya bahagia bersuamikan bekas abang ipar. Hari yang mendebarkan akhirnya tiba juga. Tajul dibebaskan dari penjara. Dia balik kampung dan disambut bahagia oleh ibunya. Tajul masih panas baran, dia sangat marah melihat gambar kawin bersama Nuha tidak lagi melekat di dinding bilik. Ayahnya telah memindahkan gambar tersebut di bilik store, memandangkan Tajul bukan lagi suami Nuha. Tajul beri amaran kepada keluarganya, jangan mengusik barang yang ada dalam biliknya. Dia yakin dan pasti Nuha merindukannya, dia akan kembali menjadi suami Nuha tidak lama lagi. Mona sudah tidak berdaya menasihati Tajul. Mona bimbang jika Tajul membelasahnya. Mona masih takut pada anak sendiri. Bermulalah misi Tajul mencari Nuha. Alangkah terkejutnya Tajul ketika mendapati Arham berkahwin dengan Nuha. Tajul mengamuk di rumah, dia menuduh Arham merampas istrinya. Tajul juga salahkan ibu bapanya kerana mengizinkan Arham berkahwin dengan Nuha. Ibu bapanya berulang kali menjelaskan mereka tidak pernah tahu Arham sudah berkahwin. Arham balik kampung minta maaf dengan ibu bapanya kerana berkahwin secara rahsia. Mona desak Arham ceraikan Nuha demi Tajul, tetapi Arham tidak mahu. Arham tegaskan Nuha sedang mengandungkan anaknya. Dia ada tanggung jawab sebagai suami dan bakal ayah. Tajul tidak mampu menerima kenyataan Nuha tidak lagi menjadi miliknya. Tajul mengekori setiap pergerakan Nuha. Tajul berjaya bersemuka dengan Nuha di sebuah tandas wanita. Ketika itu, Nuha dan Arham sedang menonton wayang dan Nuha ke tandas seorang diri. Rupanya Tajul menyamar menjadi wanita. Dia berpakaian wanita dan masuk ke tandas bersama Nuha. Nuha sangat takut, trauma lamanya kembali datang. Perutnya juga rasa sangat tidak selesa dan cecair merah mengalir di kakinya. Tajul ketakutan memandang cecair merah. Dia terus berlari keluar dari situ. Arham menyusul Nuha. Selepas 30 menit, Nuha masih tidak kembali. Arham segera menghantar Nuha ke hospital. Nasib baiklah kandungannya dapat diselamatkan. Selepas kejadian itu, Nuha sentiasa ditemani suami dan abangnya kemanapun Nuha pergi. Mereka tidak mahu kejadian sama berulang. Mereka akan pastikan Nuha sentiasa selamat.
Usaha Tajul gagal, dia mula bertindak luar batas, dia nekat membakar rumah Nuha. Nasib baiklah Haji Marwan sedar dan membawa semua ahli keluarga keluar dari rumah yang sedang dijilat api. Nasib baiklah bomba sampai tepat waktu dan api yang merebak di bahagian dapur dapat dipadam. Pihak bomba menjumpai satu dompet dan diserahkan pada pihak keluarga. Alangkah terkejutnya Arham selepas melihat gambar kad pengenalan dalam dompet. Arham tidak menyangka adik kandungnya sanggup membakar rumah keluarga mentuanya. Tajul sebenarnya berniat mahu melenyapkan Nuha dan keluarganya jika dia gagal memiliki Nuha. Orang lain pun tidak boleh memiliki wanita yang masih bertakhta di hatinya itu. Tajul bersembunyi di rumah keluarganya. Mona coba menafikan Tajul bersembunyi di rumah ketika pihak polis datang mencari anaknya. Nasib Tajul kurang baik, dia keluar bilik tanpa mengetahui pihak polis sudah ada dalam rumahnya. Akhirnya Tajul ditahan pihak polis. Tetapi kali ini Tajul tidak dikenakan hukuman penjara. Sebaliknya dia dimasukkan ke hospital mesra atau hospital sakit jiwa. Keadaan mental Tajul sangat teruk. Dia tidak mengenali ibu bapa sendiri. Tajul lebih banyak menghabiskan masa merenung dinding. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis dan kadang-kadang marah. Di akhir kisah, Mona dan Hashim datang ke rumah besan. Mereka minta kemaafan dari Nuha. Nuha tidak berdendam. Sebaliknya dia minta ibu dan ayah mentuanya tidak lagi mengenang kisah lalu. Mereka perlu lupakan semua kepahitan dan mulakan hidup baru dengan lebih baik. Nuha dan Arham bahagia. Rumah tangga mereka diserikan. Dengan kehadiran dua orang cahaya mata yang sangat comel. Begitulah berakhirnya kisah dalam novel Dia Bukan Syurga. Kebetulan, versi novel yang admin miliki adalah versi lama. Jadi mungkin ada perbezaan dengan versi terbaru. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton video ini hingga ke akhir. Jumpa lagi di video seterusnya.